Ini laut Mia. Ini laut Mia. Bukan Pahang ini laut Mia. Laut Mia je lah Malaysia paling top Mia. Ini durian je lah dekat laut Mari Mia. Bukan dekat Pahang Kalau you ada makan durian Mia, kawan you confirm tahu Mia. Satu Malaysia paling top Mia durian ialah dekat laut. Yap. Tak ada tipu Mia ini. Paling top. Paling top Mia durian Musang King ialah dekat laut. Cikgu Harun TV. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam rancangan Cikgu Harun TV. Ya tuan-tuan, macam mana? Hari berikutnya, hari Selasa, bertemu lagi kita sempena lockdown PKP. Lockdown 3.0 masih lagi PKP di kawasan saya di Banting, Selangor. Semoga korang semua guys, semoga korang semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera, dirahmati Allah, dijauhi daripada penyakit COVID yang amat mencengkam kita ketika ini. Okey, seperti mana macam biasalah, konten saya agak terperap, tak boleh keluar. Dan kalau tak saya nak promote mengenai Banting, saya akan mengulas isu-isu terkini lah. Okey, seperti intro yang puan-puan tengok tadi, kecoh sekarang viral isu mengenai durian durian lah, terutama Musang King. Okey, mengenai isu ni, sebenarnya ia agak berat juga sebenarnya agak berat juga. Cuma dia telah dipolitikkan oleh pihak-pihak tertentu, menyebabkan ia sukar. Ia menjadi isu yang sukar. Sedangkan isu ni sebenarnya adalah isu biasa saja, biasa berlaku. Klaim itu, klaim ini, pemilikan. Isu dia sekarang ini adalah pekebun-pekebun durian Musang King ini tidak ada geran tanah. Okey, tidak ada geran tanah. Tanah yang mereka tanam ni adalah hak milik kerajaan Pahang. Jadi mereka kena faham. Takkan mereka tak faham. Sepatutnya mereka awal-awal dah kena alert. Sampai bila mereka akan terlepas. Kan? Jadi hebohlah dekat di alam maya, di di Twitter kecoh, di FB kecoh. Pergaduhan berlaku sana sini. Ada yang backup grup ini, ada yang backup grup ni, ada yang backup kerajaan Pahang, ada yang kutuk kerajaan Pahang. Yang pertama, apakah kutukan diorang, kecaman diorang adalah kenapa kerajaan Pahang tebang pokok-pokok tu. Pokok-pokok tu dah bernilai berusia 20 tahun. Lama, lebih kurang 200 pokok. 200 pokok, semuanya Musang King. Ramailah yang kecam, kenapa kerajaan Pahang tebang, kenapa tak rampas saja dan hasilnya boleh dijual ataupun diambil lah hasilnya, macam tu lah lebih kurang, ataupun sedekah ke orang, ataupun jual pada harga murah supaya orang dapat menikmati Musang King. Itulah yang kecaman diorang. Okey, yang menyokong pula diorang kata tak kisahlah 20 tahun tanam ke 30 tahun tanam ke, tebang tetap kena tebang sebab ia tanah haram. Yalah, sama macam kes yang dulu kecoh dekat Petaling Jaya kan, kes dekat Petaling Jaya ke bukan kes mengenai kuil dibina di tanah orang kan. Samalah macam kes Pahang ni. Kan, bila dah ditanam di tanah orang kan, tak kira lah kau berapa lama duduk kat situ pun, kau kena keluar lah. Nak buat macam mana? Ni ada orang dia, tuan dia ada. Kan, macam ni senang lah. Tak ada orang je pacak, tak ada orang je pacak, lepas tu kau claim kau punya. Macam mana boleh kau punya dengan semata-mata kau duduk kat situ lama-lama? Macam tu senang lah. Boleh tak? Kalau kita pun akan marah kalau tiba-tiba ada orang pacak
apa, pondok dia dekat tanah kita. Contoh dekat laman rumah kita ada ruang besar, tiba-tiba dia banner pondok je. Lepas tu dia duduk situ lama-lama, kita pun tak apalah. Kita umpama macam kesian ke, bagi ke. Dia orang duduk lah situ selama 20 tahun. Bila dah beranak pinak 30 tahun, 40 tahun, lama nanti yang cucu-cucu ni claim dah terpaksa gadai tanah. Kita yang akhirnya terkena. Jadi inilah dia punya perumpamaan dia. Sama saja macam kes kuil yang mengakibatkan pergaduhan besar tu, yang hampir rusuhan kaum. Ni pun isu durian Pahang ni pun kira bahayalah ni. Ada nak bercambah-cambah api perkauman lah. Sebab apa? Sebab pekebun durian ni Cina, kan. Kemudian pula telah di backup oleh Lim Guan Eng, DAP. Makin bertambah-tambah lah kemarahan. Orang Melayu makin marah lah. Sebab ialah orang Melayu ni nak tanam pokok durian tu tak ada sangat. Dia lebih kepada nak menikmati je. Jadi oleh sebab kita sendiri nak makan musang king, tak puas nak makan, kita marah sebab mahal, sekilo sampai RM50, lebih daripada 50 pun ada. Bayangkanlah sebiji kena bayar RM100. Allah, baik beli benda lain kan, simpan-simpan je lah niat nak makan durian. Tapi kita geram. Jadi bila isu ni timbul, kita pun mula menyokong tindakan Pahang. Tebang je. Kita dah mengikut emosi. Tapi kita kena ulas dari secara adil dan saksama lah. Tapi apa-apa pun tetaplah kerajaan Pahang yang betul lah. Sebab ni tanah dia. Pekebun ni nak buat apa? Dia tak ada grant. Yang bising-bising ni, dia cuma nak dia katanya dapat kebenaran daripada mahkamah untuk penangguhan. Itu saja penangguhan. Kau tetap juga kena keluar daripada tempat tu. Setakat penangguhan ni je. Mungkin kau ni tangguh ni untuk ni lah, sementara COVID ni kan. Sementara COVID ni mungkin agaknya dia nak tangguh sampai COVID ni habis. Itu wallahualam, saya tak pasti. Tapi nak macam mana? Kita dah bagi, Pahang dah bagi peluang. Kau dah pajak tempat tu, kau dah pacak tempat tu 20 tahun tau. Kau bayangkan 20 tahun kau mengaut keuntungan musang king. Kau bayangkan sebiji durian musang king boleh mencapai RM100. Lepas tu lepas tu dalam satu pokok, contohlah ada berapa buah. Satu pokok menghasilkan contoh 50 biji buah. Lepas tu dalam ladang tu ada berapa pokok? Dia kata 200 pokok. Tuan kali-kali lah berapa boleh dapat selama 20 tahun. Kita menangis-nangis nak makan musang king. Sekali beli makan timbang kilo. Kita nak makan buah dia, bukan nak makan kulit dia. Ada yang video yang baru ni, yang syarikat Easy Durian tu, yang dia jual durian bukan musang king, durian hitam, duri hitam, black ton, kan. Dia timbang-timbang RM360. Sebiji 360. Apa ni? Orang apa ni? Lepas tu dia timbang dia punya tangkai dia tu. Tangkai dia timbang RM3. Nampak betapa dunia ni sekarang ni. Sebab itulah kita ni, saya faham musang king ni susah nak bela. Bukan semua orang boleh bela. Bukan semua tanah boleh bela. Hanya tanah Pahang tu sesuai. Tanah tempat lain tak sesuai, kan. Usaha nak tanam pun bukan mudah. Tapi bayangkan, sampai bila kita nak support penjualan timbang kilo ni. Kita bukan nak makan kulit dia, kita nak isi dia. Nak timbang isi sajalah. Kenapa dengan kulit-kulit dia? Tak percaya, timbanglah kulit dia, berapa berat dia. Contohlah RM360 kita beli black ton tu. Tantah timbang kulit dia separuh, RM150 kita bayar untuk kulit. Apa tu? Kan? Kita tanpa usaha ni, memang harga durian takkan turun.
memang harga durian tak akan turun. Bila dah melambak pasaran banyak, barulah harga akan turun. Ini kalau dia rasa dia dominasi, tu yang suka hati dia nak jual mahal. Kita nak tak nak beli juga sebab terasa teringin lah, apalah. Sepatutnya jangan layankan. Jadi mengenai kembali kepada isu tadi, yang pertama, ada yang kecam, dia kata kenapa potong tebang pokok rugi. Kita ambil hasilnya. Okey, macam ni. Yang pertama, wallahu alam, hukum saya pun tak pasti, kena check balik. Boleh ke kalau kita dah mungkin ada yang kata boleh. Kita rampas orang punya, kita jual hasil dia. Cuma saya nak cakap kat sini, saya takut tindakan tu nanti akan dipolitikkan orang. Sekarang ni orang nak menangguh dia yang keruh je. Dia nak gunakan untuk politik aja. Benda-benda ni semua nak libat dengan politik. Nanti dia katalah kerajaan Pahang tak malu, orang lain tanam, dia ambil usaha orang lain jual. Kan? Ada je yang politik kan nanti. Yang sekarang ni bila dah tebang, dia kata kerajaan Pahang bodoh lah, dah ada pergi tebang lah, tak sayang pokok lah, oksigen tak dapat lah, apa semua ni. Saya rasa baik tebang je lah. Tebang. Bila dah tebang, dah tak ada dah orang nak komplain dah. Lepas ni nak claim, anak-anak cucu nak claim tanah aku apa aku. Dah tebang dah pun. Kalau isu mengenai kata tadahan hujan semua tu, apa, tak ada oksigen semua, gondol semua, tanam balik. Tanam pokok balak. Kan? Kalau nak tanam durian balik, tanam je lah. Boleh, apa masalahnya. Kan? Daripada biarkan benda ni sampai berlarutan, tambah lagi 10-20 tahun akan datang, memang habislah. Maknanya tindakan kerajaan Pahang ni betul lah. Yang pertama, dia mengikut undang-undang. Itu saja. Yang kedua, mengenai bab rugi tak rugi, sayang potong pokok tu, itu hal kedua lah. Kita daripada nak sayang, demi sayang, tapi menyebabkan masalah, lebih baik kita jangan sayang lah. Baik kita ambil tindakan yang lebih efisien, iaitu tabang saja, supaya tak ada dah lagi nanti orang nak bahagian ni nak menuntut, bahagian tu nak menuntut. Tak ada dah, habis. Nak durian juga, tanam balik. Itulah saja. Tunggulah lagi 10 tahun 20 tahun. Saya apa tindakan kerajaan Pahang tu betul lah. Cuma tu lah, sayang lah durian tu kan, 20 tahun bela. Tapi redha lah. Semoga Allah ampunkanlah dosa-dosa kita. Sebab kita tak nak orang-orang yang menangguk dia keruh ni. Ni DAP Lim Guai Eng dah mula backup lah pekebun. Sedangkan dia tahu pekebun tu salah, masuk tanah orang, haram. Apa lagi kau nak backup kan? Sama macam kes kuil. Kau kata kuil tu dah lama, dah 100 tahun kan? Dah 100 tahun, maknanya dah jadi nilai sejarah. Kalau nak pindah tempat lain tak sama, kan? Itu tak boleh lah. Kau dah memang tanah orang, tanah haram, kena keluarlah, sila keluarlah, itu je. Nak tak nak, kan? Sepatutnya kenalah beringat awal-awal. Takkan selama-lamanya duduk kat situ. Contohnya saya bagi contoh lain. Contoh kat Kelang. Kat Kelang ada satu medan makan ni, memang famous lah medan makan tu. Kat bawah tu, tempat orang yang famous ni, ada rojak Kelang, ada mi goreng, wak sarip, ada nasi ayam, ada sate. Bawah tu memanglah yang kedai tu memang top. Hari-hari orang datang, penuh, orang beratur, bungkus kan. Sampailah akhirnya tempat tu dirobohkan sebab nak bina laluan ni LRT. Kau nak cakap apa? Kerajaannya tanah, sekati dia lah. Kita reda je lah. Dah 30 tahun niaga ke, 40 tahun niaga ke, reda je lah. Kan? Sama lah kes ni. Reda je lah, bukan tanah kau. Kenapa tanam kat tanah orang? Kau dah tahu kaya, dah apa? Masa kau dah kaya tu, masa sebelum pandemik, kaya, kau out keuntungan,
Musang King tu, kenapa kau tak beli tanah? Belilah tanah. Itulah tak beringat. Dia ingat dia nak makan free yang bila-bila. Dah tak bayar cukai apa semua. Kait untung. Sekarang ni sebagai pengajaran beringat. Ada dia tak menabung tu saya tak tahulah. Kan sampai terkesan sangat pandemik ni, hilang punca pendapatan. Apa dia joli habis ke beli rumah? Itu nasib lah. Kenapa dia tak beringat masih dia kaya, jual sebiji sampai RM100 Musang King. Yang ni okey, yang ni info tambahan lah. Sebenarnya saya tak sukalah panggil Musang King. Sebab Musang King ni adalah terma daripada Cina. Sebab asal tu bukannya terma dia. Kenapa kita nak guna Cina? Musang tu sebenarnya bukan musang binatang tau. Sebenarnya dia mausang. M-A-O-S-A-N-G. Mausang. Mausang tu kunyit. Sebenarnya dia dah ada nama Melayu dia. Nama Melayu dia Raja Kunyit. Sebab tu dia panggil Musang King. Sebab apa? Kunyit tu Raja tu King, kunyit tu mausang. So Raja Kunyit sebenarnya dia ada nama dia. Kenapa kita nak pakai Musang King? Kita dah tukar pula Musang King. Sedangkan nama dia dah ada, Raja Kunyit. Itulah orang Malaysia ni suka sangat. Mudah terpengaruh, mudah terikut. Orang tukar, ikut. Orang ni apa, ikut. Ada dia sendiri. Kita ada bahasa kita sendiri. Gunalah bahasa kita. Kenapa nak pakai bahasa orang yang ada tukar-tukar ni? Kan? Makin naik kepala lah dia orang. Nama buah pun dia orang tukar. Sebenarnya dah ada nama dia. Raja Kunyit. So, itulah saja ulasan saya untuk kali ini. Kan? Nilai murni dia itulah. Kita janganlah masuk tanah orang. Mengenai apa? Isu pendidikan yang saya nak ulas. Banyaklah isu pendidikannya. Iaitu yang pertama, kena tahu undang-undang undang-undang tanah ni. Geran-geran, hal-hal geran ni kena ambil tahu. Penting penting kalau nanti kalau kita berkeluarga, ada rumah, banner rumah, tak boleh suka hati, kena ambil tahu. Ilmu ni kena ambil tahulah. Ilmu geran-geran ni. Contohnya beli tanah, tengok dia punya geran ni apa, geran berkelompok ke, geran single individu ke, dapat geran macam mana. Tu kena ambil tahu tu. Nanti takut di mana hari ada yang claim ni bukan tanah kau, tanah aku. Dah sudah. Kita dah duduk lama. Terpaksa keluar tanah orang. Okey. Pertama hal ilmu geran kena ambil tahu, ilmu tanah ni. Kemudian durian tu sendiri ambil tahulah ilmu-ilmu durian ni. Bukan apa, kita yalah sampai sebiji RM100 kan, nama buah pun bertukar. Ambil tahu juga, walaupun kita ada yang tak minat makan durian kan sebab bau dia. Jadi itulah saja untuk isu kali ni. Saya harap tuan-tuan sukalah konten saya kali ni. Lebih kepada kritikan sosial. Semoga negara kita terus aman damai, dapat makan durian lebih sedap. Saya pun sekali dua je pernah makan, tak mampu kan, mahal. Makan durian kampung pun okey lah, dah sedap. Durian kahwin ke, durian kahwin pun RM15, mahal kan. Pernah lah dulu durian kampung paling murah, pernah dalam sejarah RM5. Itu pun sebab lambatkan lah kot, banyak orang jual. Okey, itu saja untuk kali ini. Bertemu lagi kita kepada konten yang akan datang. Kepada yang belum subscribe, mohon subscribe. Okey, mohon subscribe, tolong like, komen dan share. Tekan button tu, button subscribe. Tekan loceng sekali sampai jari penat. Jumpa lagi, bye.